Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. MAIPS menjunjung syiar memaju ummah, salah sila Perlis, segalanya Perlis. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar kita di mana saja berada, alhamdulillah kita bertemu dalam episod kali ini, iaitu episod ke-15. Dan nampaknya dari segi waktu kita berada pada satu satu masa di mana kita hampir dengan sambutan Aidilfitri, ya, yang akan mengunjungi kita insya-Allah panjang umur dalam masa beberapa jam lagi. Dan sekali lagi saya dikurniakan Allah kesempatan untuk mengundang seorang lagi tetamu kita yang untuk edisi Ramadan ini atau penutup Ramadan ini beliau tampil buat kali yang untuk kesekian kalinya, untuk memperjelaskan beberapa persoalan di dalam satu tajuk yang kita berikan, tajuknya sebagai Indahnya Fiqh Ramadan dan Aidilfitri di Negeri Perlis. Dan orangnya adalah tak lain tak bukan Saibul Fadilah Profesor Madya Dr. Muhammad Akram bin Datuk Dahman Elias Dahlan, merangkap ahli Majlis Mesyuarat MAIP dan ahli Jawatankuasa Fatwa Perlis. Apa khabar Doktor Saibul Fadilah? Sihat. Macam biasa, cuma itulah suara tak apa nak ada sikit lah kan. Mungkin banyak minum boba dan juga lecikang dan lain-lain lagi lah kan. Adalah sikit-sikit. Adalah kan. Jadi orang kata panas sangat pun dia ada kesan kepada suara. Ya. Sejuk sangat pun dia ada kesan. Tapi saya rasa mungkinlah kerana Saibul Fadilah ni banyak tadarus Al-Quran, tilawah dan sebagainya, maka sebab tu dia ada kesan sikit kepada suara. Tapi alhamdulillah walau bagaimanapun beliau menyempatkan diri juga untuk hadir ke studio kita pada kali ini untuk kita membicarakan episod inilah. Jadi kalau kita perhatikan balik, terus kita masuk kepada persoalan-persoalan kita dalam kata Negeri Perlis ni. Satu perkara yang kita nak sebut pun takut juga. Macam sekali orang kata masuk bakul angkat sendiri. Betul. Masuk lift tekan sendiri. Tetapi maksudnya bila saya ni sebagai orang yang pernah merantau, saya duduk di beberapa negeri-negeri yang selain daripada Perlis misalnya, tapi kita melihat ada satu suasana yang lain sikit, iaitu katakan macam negeri-negeri lain ataupun tempat-tempat lain, dia adalah sangat jarang untuk kita melihat majlis-majlis ilmu diadakan dalam bulan Ramadan. Berarti kalau kata bulan Ramadan ni dia akan adalah kita kata majlis buka puasa, tadarus, majlis-majlis berkaitan dengan khatam Quran dan sebagainya. Yang tu ada banyak alhamdulillah. Malamnya kita kata qiyamul lail dan juga sebagainya. Tapi maknanya dari segi pengisian ilmu, contohnya seperti kuliah-kuliah subuh, kuliah zuhur, ada lagi tazkirah antara tarawih dengan witir, kadang-kadang ada juga dijalankan daurah-daurah, kan. Jadi maksudnya fenomena ini bagi kata Negeri Perlis ni dia adalah satu perkara yang biasa bagi kita. Dan dengan teknologi live streaming ni khususnya, sahabat teknikal kita Suara Sunnah telah banyak memainkan peranan dan menghadirkan ke seluruh Malaysia, malah ke seluruh dunia secara stream terus, live streaming berkenaan dengan kuliah-kuliah durus yang diadakan sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi bagaimanakah pemerhatian doktor terhadap fenomena tadi? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba', terima kasih rakan podcast lah. Rakan podcast pada malam ini, sahibul fadilah juga Dr. Hazban bin Hassan, rakan saya. Alhamdulillah kita telah melalui Ramadan dengan
hari ini dah masuk di ujung-ujung lah, no? Ya. Di ujung-ujung lah. Ujung sungguh. Duk berasa dah dia punya suasana raya tu kan. Ya. Walaupun tak ada lagi lah pengisytiharan raya tu lagi, insya-Allah. Kemudian insya-Allah kita akan dengar lah bila kita nak raya tu. Cuma alhamdulillah Allah bagi kita Allah pilih kita lah untuk duduk sekali lagi dalam Ramadan ini, dan insya-Allah alhamdulillah kita dah lalui Ramadan ini dengan penuh rasa takwa lah, sebagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Quran bila Allah arahkan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu moga-moga kamu bertakwa. Urusan iman, menambah iman ini bukan urusan pada bulan-bulan tertentu saja. Bila Allah sebut fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu bila kita dengan ayat itu, dengan ayat pensyariatan puasa itu, dia kena betul kan, iman dengan takwa. Maksudnya sebaik-baik sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa lah. Sebab tu Allah sebut la'allakum tattaqun tu kan? Berbekailah kamu kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Jadi itu nilai yang terakhir yang Allah nak tunjuk bila Allah panggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kamu puasa itu sendiri sebagaimana telah ditetapkan kepada umat-umat terdahulu, kan, la'allakum tattaqun, bertakwa kan. Okey, jadi urusan takwa ni kalau kita nak tengok betul-betul menambah ketakwaan itu bukan dia kepada spesifik kepada Ramadan semata-mata, kan, semata-mata dia sepanjang hidup. Malah kalau kita tengok dalam konteks harian, mingguan, bulanan, malah tahunan serta sekali seumur hidup, Allah dah letak dah, kita panggil mahattah itu ataupun stesen untuk kita ambil bekalan takwa tu. Kalau harian apa dia? Solat 5 waktu. Kan, kalau mingguan solat Jumaat. Kan, kalau bulanan berpuasa lah. Satu bulan sebulan penuh. Itu tahunan lah tu. Setahun lah sekali kan. Kalau sekali seumur hidup haji. Jadi semua itu adalah session untuk kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia kenalah dengan nilai takwa itu untuk kita ambil bekalan. Khusus pula dalam bulan Ramadan, dia lagi kita anggap Ramadan ini sebagai setengah orang kata pesta ibadah, tapi sebenarnya pesta dengan ibadah tu dia tak suit kan. Dia tak suit. Dia adalah kita panggil bulan ibadah. Allah sediakan pelbagai jenis ibadah kan? Sebab kata kebetulan pesta ni dia mungkin dipenuhi dengan semata-mata keseronokan. Mungkin tak apa nak kira halal haram dan juga sebagainya kan. Jadi maknanya perkataan pesta tu dia macam susah hati sikit. Kita nak guna. Jadi adalah bulan ibadah lah kan. Jadi senang kita nak kaitkan dengan apa yang Dr. Hazman tanya tadi kan. Dia macam ni kita nak anggap Ramadan ni. Ramadan ni satu supermarket yang besar. Kan? Satu supermarket yang besar dan terbuka. Kan? Dan barang-barang penuh dalam supermarket itu. Pemilik kepada supermarket yang barang-barang penuh itu juga Jawadun Karim. Maksudnya pemurah. Jadi macam mana kita nak kata? Maksudnya apa saja ruang yang ada yang boleh kita angkat, boleh kita wujudkan untuk membentuk jiwa manusia, membentuk akal manusia, membentuk peribadi manusia kan. Bukan sekadar ibadah khususiyah ataupun ibadah-ibadah yang memang disunatkan untuk kita. Nabi tunjuk dalam bila Nabi melaksanakan Ramadan, Nabi tunjuk semua kan. Bukan itu saja, semua pengajiannya macam Dr. Hazman sebut kan. Kalau kita tengok di Serata Perlis ni sepanjang Ramadan ni, semua agensi buat program
berkaitan Ramadan. Semua agensi kerajaan, agensi agama kerajaan buat program. Semua masjid-masjid memenuhkan masjid-masjid dengan aktiviti-aktiviti mengimarahkan masjid. Siang dan malam. Jadi kuliah-kuliah berjalan, halaqah Quran berjalan, semua berjalan. Kuliah-kuliah tadabbur pun kita kata berjalan, kuliah muslimah pun berjalan. Semua. Begitu juga anak-anak pun berjalan. Kelas-kelas berkaitan dengan anak-anak pun kita kata berjalan. Dan pada masa yang sama ada perkara-perkara yang kita susah nak lihat di Perlis. Contohnya macam ada orang mengumpulkan senarai. Nama apa, bin apa, kemudian katakan sebelum nak masuk buka puasa dia akan bertahlil. Bila kita bertahlil maka dia akan bagi pandangan dia lah, dia akan sedekahkan pahala di atas nama arwah sekian, arwah sekian, arwah sekian. Bagi dia begitulah. Tetapi itu antara fenomena yang kita kata hampir-hampir kita kata tidak ada dalam kata negeri Perlis lah. Kan. Jadi maknanya kita duk kata tak ada perkara-perkara tu, tapi majlis ilmu dan pengajian ilmu tu berjalan termasuk dalam bulan puasa. Di mana kalau tempat lain tu mungkin akan diperlahankan, tapi Perlis ni nampaknya dia berjalan seperti mana bulan-bulan yang lain juga. Dan malah kita kata ada perkara-perkara yang penting lah. Tema dia lah, kita pakai tema lah. Tema sempena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan bila Nabi bercerita tentang Ramadan, Nabi akan Nabi ada sebut wa yunadi munadi. Telah panggil pemanggil itu setiap malam. Kan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Kan, wahai orang yang nak kepada kebaikan, datang. Selamat datang kepada, maksudnya buat selagi mana dia memenuhi syarat ibadah. Kan, tidak melanggar syarak, maka kita angkat dia lah, kita macam mana kita nak kata, kita semarakkan dia. Semarakkan dia, kan. Tapi ya baghi syarr, wahai orang-orang yang nak kepada kejahatan. Aqsir. Kan. Kita panggil apa dalam bahasa Perlis? Berkurang lah. Berkurang lah. Duduk tentu ataupun tinggal lah. Tinggal. Kalau tak boleh tinggal pun duduk tentu, jangan duduk bergerak. Situ. Itu. Kurangkan ataupun duduk situ. Itu kita guna. Jadi nak respon kepada dia bukan khusus kepada Ramadan, tapi bila kita tengok kepada meriahnya suasana Ramadan yang sepatutnya kita sambut dan kita lalui itu. Inilah yang kita nak. Makin hari makin meriah. Dan kita kata harapan kita ke tahun-tahun hadapan pun keadaan jadi bertambah. Bertambah baik, bertambah semarak dan sebagainya lah. Kalau saya mohon untuk pergi ke soalan berikutnya, dan soalan ini saya nak gabungkan dengan soalan yang dia daripada dua soalan menjadi satu. Kan, jadi maksudnya ada sebuah fatwa yang telah dibincangkan di peringkat Jatuhkuasa Fatwa Negeri Perlis, diangkat ke Majlis Mesyuarat MAIPS, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, dan akhirnya telah dipersembahkan ke hadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah, iaitu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail, dan baginda telah memperkenankan fatwa ini. Dan fatwa ini disebut tajuk fatwa ini atau nama fatwa ini adalah Fatwa Negeri Perlis tentang isu-isu hukum yang menjadi khilaf dalam kalangan masyarakat negeri kata Perlis. Di dalamnya kalaulah kita boleh memetik balik pada satu episod yang lepas, kita telah mainkan video di mana ada seorang wanita memberikan reaksi, macam buat video kata reaction terhadap amalan-amalan yang kata berlaku dalam kata Negeri Perlis, yang dia sebut macam Perlis ni pelik lah kan. Jadi maksudnya kita duk kata lebih-lebih kurang jawapan-jawapan kepada
persoalan individu tersebut sebenarnya ada dalam fatwa yang telah diputuskan ini, dan ia melibatkan satu bentuk yang dia kata pelik ni, dia kata melibatkan maksudnya perkara-perkara atau ibadah-ibadah yang kita buat dalam bulan Ramadan, termasuk juga perkara-perkara yang kita buat sepanjang masa, termasuk juga di luar bulan kata Ramadan pun dia sentuh jugalah. Jadi saya mohon untuk menggabungkan dua soalan ini menjadi satu. Jadi kita memohon pencerahan daripada Sahibu Fadilah, bagaimana sebenarnya masyarakat di luar sana ni sebenarnya kalau ada persoalan yang serupa, bagaimana mereka ataupun bagaimana kita boleh mendapat faedah atau manfaat daripada fatwa yang disebut tadi. Bagaimana kita nak mengkaji dan memahami fatwa itu dalam keadaan apakah tips-tipsnya. Sebab kadang-kadang ada orang kata maksudnya kitab-kitab ni kadang-kadang dia lebih tebal lagi daripada kata fatwa itu. Kan? Maka sekarang ni bagaimanakah kita sebenarnya boleh memahami dan akhirnya dengan pemahaman yang kita betul sebenarnya jawapan kepada persoalan individu tersebut sebenarnya ada dalam fatwa tersebut. Dipersilakan. Bila kita sebut fatwa ni, dia sebenarnya bila kita secara konsepnya lah, fatwa ini dia ada 3 entiti lah, kan? Pertama, orang yang bertanya. Kedua, orang yang menjawab. Orang yang bertanya, orang yang menjawab, dan perkara yang ditanyakan. Itu maksudnya pihak yang memohon fatwa, pihak yang mengeluarkan fatwa, dan persoalan tersebut ataupun tajuk yang diperbincangkan tersebut, iaitu fatwa itu sendirilah, berkenaan dengan pemohon fatwa, pemberi fatwa dan fatwa itu. Teruskan saya berfaidalah. Jadi bila kita bercakap tentang koleksi fatwa yang disebut oleh Dr. Hazman tadi kan, berkenaan dengan fatwa negeri Perlis tentang isu-isu hukum yang menjadi khilaf. So maksudnya kita kena faham dahulu bahawa isu-isu yang diangkat ini adalah isu khilafiyah. Ataupun kalau saya mohon untuk mencelah sikit, di mana kita boleh mendapatkan fatwa tersebut? Mungkin ada penonton-penonton yang boleh dapatkan mungkin dia pun nak tahu. Sebenarnya boleh secara dua kan. Benda ini disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, boleh dimuat turunkan di laman web Jabatan Mufti Negeri Perlis, portal Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan juga Jabatan Mufti Negeri Perlis ada menyediakan secara hard copy lah. Tetapi saya rasa hard copy ini diberikan bila kita hadir ke sana lah, ataupun ada event-event tertentu dibekalkan kepada peserta-peserta yang hadir. Jadi paling mudah sekali kalau kita kata mana-mana orang yang berhajat kepada teks fatwa ini boleh pergi ke internet, boleh pergi ke laman ke portal rasmi Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan ada satu ruang disebut sebagai penerbitan. Maka di dalam penerbitan itu ada beberapa fail atau beberapa tajuk atau judul atau buku buku kertas elektronik dan juga sebagainya. Salah satunya adalah kompilasi fatwa Negeri Perlis, dan di situlah dicantumkan fatwa yang kita akan bincangkan ini. Saya persilakan sekali lagi. Merujuk kepada isu yang berkaitan, kita mula dulu dengan merujuk tentang isu-isu khilafiyah berkaitan dengan amalan puasa ataupun ibadah puasa secara direct lah kan. Ada beberapa fatwa yang berkaitan lah, kalau kita tengok, saya rasa dalam 7 fatwa begitu yang ada kaitan dengan ni. Tapi kalau nak bawa malam ni satu persatu jadi lambat lah pula kan. Jadi saya sentuh antara fatwa yang ada ialah, yang pertama ialah kadar fidyah meninggalkan puasa Ramadan. Maksudnya yang ni yang kalau kita tengok yang sebelum lah. Maksudnya yang ni untuk kita masuk Ramadan, siapa yang tak boleh menunaikan puasa perlu membayar fidyah pada perkara-perkara pada keuzuran tertentu lah kan. Sebagaimana ayat dalam Al-Quran,
yang kalau kita tengok kepada fatwa, teks fatwa di negeri Perlis ni berkaitan dengan meninggalkan puasa Ramadan, kadar fidyah dia, fatwa negeri Perlis mengambil pandangan bahawa tidak wajib menggandakan fidyah, meskipun melibatkan langkawan tahun. Fidyah tu kena banyak lah, kena bagilah kan. Itu siapa yang tak mampu, fidyatun ta'am miskin lah kan. Itu dia punya hukum dia lah, tidak berubah lah. Cuma bila langkau tahun tidak ada gandaan. Itu yang pertama, berbeza dengan sebahagian pandangan yang lain yang mengatakan bahawa kalau secara cuai kan, secara cuai maksudnya lalai dan sebagainya, maka kena digandakan bayaran fidyah tersebut lah. Okey. Jadi serentak dengan ni, apa yang saya faham adalah Sahibu Fadilah juga sedang menerangkan beberapa keindahan dan juga keunikan fiqh Ramadan di Kota Perlis dibandingkan dengan 13 buah negeri lain di Malaysia. Okey. Kemudian kita fidyah kita pula, bagi yang meninggalkan puasa ni, dia dengan yang istimewanya ialah dia letakkan harga, dan harga itu mengambil kira sepinggan ataupun kita panggil apa, satu hidangan lengkap. Dia bukan beras semata-mata, bukan nasi saja, bukan nasi semata-mata, atau bukan roti saja, bukan tepung saja. Dia hidangan lengkap. Sebagaimana orang kita lah, kita di Malaysia makan. Maksudnya ada nasi, ada sayur, ada lauk, ada kuah-kuah, maksudnya gizi lengkap lah. Sebab semasa kita nak buat fatwa ini, kita bertanya dulu dengan dietitian, dengan pakar diet, apakah gizi lengkap bagi seseorang bila dia nak makan untuk satu hidangan penuh bersekali dengan air. Jadi ketika itu mungkin low cost naik dan sebagainya dulu, ketika itu pada tahun 2018 kalau tak salah kan, RM5. Itu antara benda lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua yang agak berbeza, yang boleh kita angkat dia sebagai keunikan ialah penetapan kadar zakat fitrah negeri Perlis. Kadar zakat fitrah negeri Perlis, yang uniknya di sini ialah dia membabitkan, satu memang banyak pakai duit lah kan, pakai duit maksudnya dengan bukan gandum ataupun beras dan sebagainya, tetapi bayar pakai duit lah kan. Tetapi kita ambil pendekatan juga siapa-siapa yang nak bayar pakai makanan ruji, masyarakat setempat macam misalnya kita, beras lah kan, beras. Tetapi yang istimewanya ialah kita tak pakai gantang Baghdad. Kita pakai gantang Nabawi. Sok Nabawi ataupun gantang ataupun cupak Nabawi lah. Kerana ketika kita bincang, kita nak mengambil berkat kepada apa yang telah disebut di dalam hadis. Bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi doa kepada para sahabat agar sahabat cinta kepada bumi Madinah. Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Itu yang pertama kan. Dan Nabi sambung, wa barik lana fi sa'ihi wa muddi fi sa'iha wa muddiha. Dan Nabi doa kepada Allah SWT, berkatilah kan? Dan berkatilah kepada kami pada sa', pada gantang Madinah, dan kepada cupak Madinah. Jadi kita ambil nilai tersebut berdasarkan hadis yang sahih, berkaitan dengan doa Nabi memberkati gantang dan cupak Nabawi. Itu. Itulah antara benda yang banyak lagi kan. Jadi itu keunikan lah yang kita cuba angkat berdasarkan hadis-hadis yang jelas dan sahih. Berikutnya kalau kita tengok dalam konteks perkara-perkara lain yang bukan berkaitan dengan dengan kita panggil berkaitan dengan Ramadan itu, banyak contoh ni nak
Antaranya ialah memegang tongkat ketika khutbah. Itu benda khilafiah juga. Ataupun maksudnya kalau berkaitan terus dengan amalan dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan lagi. Contoh dia bilangan rakaat solat tarawih. Yang tu memang sudah menjadi perbahasan dan pertikaian lama sekian lah. Tapi kita ambil pandangan bahawa tidak ada had tertentu yang ditetapkan oleh Nabi sendiri sebenarnya. Kan ada riwayat kalau ikut riwayat Aisyah sebelah rakaat lah kan. Ada sehingga 13, ada sehingga lebih pada tu kan. Jadi kita mengambil pendekatan bahawa lebih aula untuk kita ambil yang jelas lah kan. Yang jelas yang mengambil kira kemampuan makmum. Yang penting kita nak makmum mengikuti imam daripada mula sampai habis. Tak mau ikut sekat habis balik kan. Habis kita buat banyak tapi ikut sekat pakat lah kali tinggal satu sah dua sah je. Sedangkan hadis yang jelas menjelaskan bahawa lebih baik itu ikut imam sampai habis lah kan. Dalam bila qiyam tu untuk mendapat fadilah qiyam seolah-olah bersolat sepanjang malam. Okey. Mungkinlah kalau kita lihat balik ada beberapa negeri misalnya tanpa kita mengurangkan hormat kita kepada rakan-rakan di negeri tersebut ataupun kepada pihak berkuasa agama negeri tersebut yang dia misalnya mengeluarkan perkeliling, menghantar surat dan sebagainya kepada masjid, surau dan misalnya minta ataupun menetapkan supaya didirikan rakaat dengan jumlah sekian. Tetapi perlih tidak ada perkeliling seperti itu dan tidak ada penetapan seperti itu. Tetapi yang dipentingkan oleh kata perlih adalah bukan kuantitinya tetapi kualitinya. Jadi maknanya perlih juga mensyaratkan untuk solat tarawih dan solat witir itu didirikan dengan tertibnya, dengan tamakninahnya, dengan menghormati segala syarat wajib, sunat dan rukun dan juga apa semuanya, ditunaikan hak-hak tersebut. Sebab itulah kita kata bila tidak mencari kuantiti, pergi kepada kualiti, maka sebab itu kita kata akhirnya dalam kata negeri perlih ni banyak tempat yang memilih rakaatnya sedikit, tetapi kuantitinya dipertingkatkan. Sebab itu dalam pengalaman kita dalam orang kata negeri perlih ni adalah sangat biasa. Masuknya waktu Isyak 8.41, 8.42 misalnya, dan kadang-kadang disambung dengan solat tarawih, witir dan juga apa semua tu, kadang-kadang pukul 10 tak sudah lagi. Walaupun dia sebelah kita kata rakaat, dan dia tak boleh jadilah kita kata misalnya tiba-tiba 20 tu yang sebelah tak sudah lagi, tiba-tiba 23 dah siap dah. 23 tu dah siap-siap kita kata boleh makan-makan more dan sebagainya, dan juga boleh pergi supermarket Giant dan sebagainya. Jadi itu antara penekanan kita lah dalam kata negeri perlih kan. Adalah 2-3 lagi fatwa yang berkaitan tu, antaranya solat witir, berapa salam kan, 3 rakaat 1 salam ataupun 3 rakaat 2 salam ke. Kalau kita menyentuh tentang beberapa isu yang dibawakan oleh kita individu yang kita berkenaan, iaitu contoh doa atau bacaan-bacaan tertentu itu di antara rakaat tarawih, seruan untuk mendirikan solat kita tarawih dan sebagainya. Jadi yang tu apa yang disebutkan oleh fatwa? Fatwa sebut bahawa yang tu tidak ada kita panggil asal yang jelas lah daripada Nabi kan, penerangan yang jelas, amalan Nabi tak ada macam tu. Jadi kita ambil mana yang lebih dekat dengan apa yang telah ditunjukkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita tidaklah menghilangkan kehormat kita kepada pihak-pihak yang ni, tapi dia boleh itulah kita punya pendekatan yang kita ambil, betul, agar dia lebih dekat dengan apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara beberapa fatwa-fatwa yang ataupun isu-isu atau persoalan-persoalan yang dicantumkan dalam kata fatwa tersebutlah.
Jadi bila kata perkara-perkara ni kita kata berlaku, sebenarnya itu mungkin kita boleh buat beberapa pemerhatian, tetapi sekarang sampailah kita kepada segmen tetap kita, iaitu pelik perlih. Kan? Dan dalam pelik kita perlih ni, sebab kita membicarakan ilmu, membicarakan bagaimana kita nak meningkatkan pemahaman kita, penghayatan kita berkenaan dengan ilmu, maka kita kena banyak membaca dan kena banyak mengulang kaji. Kan? Walaupun kita dah reti, kita rasa, kita kata kadang-kadang kita paksa periksa semula. Jangan jadi terburu-buru, cepat sangat menolak sesuatu. Takut-takut hadisnya sahih, hujahnya kuat. Dan jangan kita kata macam terlampau pula bermudah-mudah untuk terima sesuatu. Mungkin juga kekuatannya nanti dipertikaikan dan sebagainya. Jadi perkataan yang dipilih untuk pelik perlih kali ini adalah menerah. Menerah. Saya mohon untuk mengeja, iaitu M-N-E-G-H-I-H. M-N-E-G-H-I-H atau menerah bererti mengulang kaji, membaca berulang kali, berlatih sampai pandai berulang kali. Dan kita kata sekarang ni kita ingat kot marga. Marga tu apa? Kan? Ya. Jadi sebagai penghormatan kita jemput Sahibul Fadilah lah untuk membuat ayat contoh dengan menggunakan perkataan menerah ni. Dia kebetulan pula kan kita budak-budak baru masuk sekolah lah kan. Kan depa bulan ni dah juga, bulan 3 ni dah juga kan. Betul. Jadi kita dengan anak-anak duk kerja peringat lah. Peringat kan. Awal-awal ni apa-apa pun kena menerah bagi elok. Apa-apa pun kalau nak dapat keputusan elok, kena menerah lah. Begitu. Maknanya kena ulang kaji pelajaran, kena belajar, nak kena kalau study. Kalau kita nak letak dalam ayat kan. Itulah aku duk kata dah kan. Apa ni Pak Isa dekat dah kan. Kok mana pun nak kena menerah. Begitulah lebih kurang. Kerana dengan cara menerah ni lah kita mendapat ilmu dan dapat menguatkan lagi pemahaman dan juga kita kata ingatan. Dan biasanya tanpa kita kata menerah ni, perkara-perkara yang disebut tadi tu, dia tak main lah saja-saja kok mimpi ke, ke dengan cara kononnya tak payah study ke, tak payah belajar ke, tidur saja, lepas tu dapat segala jawapan untuk periksa dan sebagainya lah. Nak main program ni pun kita menerah juga. Bersedia dulu. Paling kurang tengok kan, ulang kaji dulu. Kalau ayat daripada saya pula adalah contoh yang saya dengar daripada kecil-kecil lagi. Maksudnya bila kita nak mengaji Quran, kita akan duduk mengikut siapa yang sampai dulu. Jadi orang yang sampai dulu tu dia akan kena giliran dulu, yang kemudian akan dapat giliran kita kemudian. Jadi apabila sementara kita akan dipanggil oleh kita punya tuan guru ataupun guru kata Quran kita ni, biasa budak-budak ni kita akan bersembang dulu, bersembang, melawak dan sebagainya. Jadi bila sudah lebih itu, maka naiklah suara daripada tuan guru kita dan dia kata sebelum belum pada nak panggil itu menerah dulu nah. Sat lagi kalau kata tanya, sat lagi ustaz tanya tak boleh, sat lagi kita kata sat lagi siap. Maknanya kita kata jangan Ka ni macam mana ka ni? Orang kata waktu tu macam guru Quran saya kata hampa. Dia sebut hampa ni kan. Menerah dulu tu. Sat lagi kita kata baca sangkut, mana boleh kita nak naik kita kata muka surat lain. Kan. Betul. Jadi menerah dulu. Kan, jadi maknanya baca dulu, ulang kaji dulu. Jadi itu antara dia. Sama juga walaupun kita rasa daripada kecil ataupun kita daripada katakan pendidikan orang kata agama Islam, peringkat sekolah rendah pergi ke peringkat sekolah menengah, kita dah mengaji beberapa aspek dalam kata agama tu, tapi tidaklah salah sekiranya kita perdalamkan lagi, kita hebatkan lagi, kita kukuhkan lagi pengajian ilmu kita lah. Jadi itu segmen dialek perlih
bagi kita episod ini iaitu menerah nah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar dan penonton podcast Salah Silap Perlis di mana saja berada. Sekarang ni kita sampai kepada satu lagi persoalan, iaitu adanya satu ibadat yang kalau kita dengan segala hormatnya lah, kalau kita rujuk kepada amalan orang-orang Melayu tradisional secara dahulu kala, iaitu dia macam tak berapa nak ada, iaitu disebut ibadat iktikaf 10 akhir Ramadan. Di mana dalam kata ibadat ini, orang yang nak beriktikaf itu dia akan pergi menetap di masjid bermula daripada malam ataupun belah malam kepada 19 Ramadan, dan orang yang sebaik-baiknya tu dia hanya akan keluar pada selepas asar pada hari 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan. Kan? Jadi kalau kita perhati balik, ia melibatkan lebih kurang 10 hari. Bermalam, berdiam, bersiang, bermalam di dalam masjid, tidak keluar-keluar kecuali ada hal yang sangat mustahak. Jadi maknanya kalau kata keluar apa semua tu, maka batal lah iktikaf tersebut. Jadi kalau kita lihat balik, misalnya bagi golongan sufi misalnya, mereka ada amalan di mana dia akan melakukan satu perkara, satu perbuatan yang disebut sebagai suluk. Yang kata orang Melayu dulu sebut sebagai bersuluk di di tempat-tempat khas mereka yang disebut sebagai zawiyah dan juga sebagainya lah. Dan kita kata dalam pendekatan kita mengikut sunnah Nabi SAW yang sahih ni, adanya ibadat kita kata iktikaf ini. Dan berbetulan pula kita kata iktikaf dengan format duduk dalam masjid 10 hari tidak kita keluar-keluar ini, juga merupakan satu fenomena yang dapat disaksikan dalam kata negeri Perlis lah. Jadi kita sekali lagi podcast memohon pencerahan daripada Sahibu Fadilah, bagaimana kita sepatutnya memahami keadaan itu dan apakah sebenarnya kelebihan-kelebihannya, sehingga ia menjadi sedemikian rupa seolah-olah ada dengan mungkin kita kata dengan izin ada an annual spiritual retreat. Macam suatu pengasingan kerohanian tahunan yang dilakukan, di mana kata yang khabar-khabar ataupun hadis-hadis yang datang ni orang kata menunjukkan Rasulullah sangat tekankan. Okey, saya kata persilakan sekali lagi saya berfadilah. Secara umumnya bila Dr. Azman sebut macam tu, sebenarnya i'tikaf ini ialah maksud yang kita boleh dapat daripada i'tikaf itu kan. Melazimi masjid demi ketaatan kepada Allah Subhanahu taala. Kita melazimi masjid lah, maksudnya i'tikaf itu perlu berlaku di dalam masjid lah, kawasan masjid. Sebenarnya inilah yang kita panggil sebagai uzlah syar'iyah. Bagaimana yang Ustaz Dr. Azman sebut kan. An annual spiritual retreat. Kan? Uzlah syar'iyah. Sebenarnya dia tidak ada dia hukum dia adalah sunat pada setiap masa. Setiap masa. Dia begitu asasnya. Bila kita nak faham i'tikaf ini, dia adalah sunat mustahab pada setiap masa dalam bulan Ramadan dan selain Ramadan. Itu. Dalam bulan Ramadan dan selain daripada bulan Ramadan. Tapi sebaik-baiknya lah. Sebaik-baiknya setiap masa itu ada sebaik-baik afdaluha pada 10 terakhir Ramadan. Istimewanya pada hari 10 akhir Ramadan. Kenapa? Kerana pada 10 akhir Ramadan ini Allah sediakan ganjaran yang hebatlah pada 10 akhir Ramadan, iaitu ganjaran sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran lah, khairun min alfi syahr ini. Yang kita panggil sebagai Lailatul Qadar lah. Lailatul Qadar. Jadi itu yang ditekankan oleh ajaran Islam sebenarnya. Secara asasnya memang sangat-sangat menjadi tuntutan kepada kita untuk kita memeriahkan, kita mengambil kesempatan
khususnya pada akhir Ramadan untuk kita beriktikaf di masjid di masjid. Kerana iktikaf ini sehinggakan Imam Ahmad rahimahullah, dia kata tidak sunat bagi mu'takif mencampuri manusia. Ya. Tu begitu nak tunjuk bahawa kita betul-betul retreat, betul-betul lah. Betul. Spiritual retreat. Betul. Kan? Tidak sunat bagi mu'takif, bagi orang yang beriktikaf itu untuk mencampuri manusia, hatta untuk tujuan mengajar ilmu dan membacakan Al-Quran. Ya. Maksudnya ketika itu tak ada dah kita nak tolong semua, urusan kita peribadi secara sendiri, tak sunat. Imam Ahmad sebut kan, baginya hanya perlu bersendirian, bermunajat, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu apa ni, sehingga kan Ibn Rajab Al-Hambali respon pada perkara itu. Dia kata dalam bahasa Arab, dia kata fa haqiqatul i'tikaf qat'ul alaiq 'anil khalaiq littisal bi khidmatil khaliq. Apa maksud dia? Dia kata sebenarnya yang dimaksudkan dengan i'tikaf ini, haqiqatul i'tikaf dia qat'ul alaiq, maksudnya putuskan segala hubungan dengan apa? Selain anil khalaiq, selain daripada, maksudnya putuskan hubungan terus dengan makhluk, untuk apa? Littisal, untuk kita berkomunikasi, untuk kita berhubung, bi khidmatil khaliq, dengan berkhidmat kepada Tuhan pencipta. Yang tu dia punya intipati i'tikaf. Ya. Jadi macam Dr. Hazman sebut lah, Ana dulu memang kecil dulu kita tak apa nak nampak sangat. Sebab kita pun sendiri biasalah kecil-kecil kan. Tapi bila kita dah besar, remaja dan sebagainya, kita nampak bahawa istimewa kan. Apa ni, orang-orang yang betul faham tentang i'tikaf ini, sehingga kan Ana tengok, sehingga mereka ada yang mengambil cuti. Mengambil cuti tahunan mereka untuk terus berkampung di mana-mana masjid, di mana-mana pelosok negeri Perlis ini, untuk duduk beriktikaf, memutuskan hubungan mereka dengan urusan dunia. Menumpukan kepada zikir, membaca Al-Quran, berdoa di dalam masjid ketika beriktikaf tersebut. Itulah maksudnya, kalau ada golongan tertentu yang kita kata mengutamakan, kalau dia nak beruzlah tu, dia akan pilih tempat-tempat seperti dalam gua-gua, atau di tempat-tempat yang mungkin dalam belantara, ataupun dalam hutan, ataupun di tempat-tempat yang sangat sunyi dan sebagainya. Sebab itulah juga ada yang kita kata mengkiaskan, kalau Nabi Muhammad dulu di Gua Hira, perlu ada gua dan sebagainya. Kalau tidak ada gua, maka gantikan gua itu dengan kelambu misalnya kan. Jadi dalam erti kata lain, dalam kata pendekatan yang kita kata itibak kepada sunnah ni, memang ada jenis uzlah itu, tetapi uzlah yang sangat berpandukan kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan kedua lagi adalah, dalam semua keadaan itu Nabi minta orang yang kita kata beriktikaf mengasingkan diri sikit daripada orang ramai, tetapi dalam lokasi yang masih lagi bercampur dengan orang ramai. Di dalam masjid. Betul. Maksudnya kita kata bukan maksudnya kena pergi ke penjuru-penjuru dunia yang mana misalnya, tidak. Dia masih lagi dalam kehidupan yang kita biasa, tetapi dia macam tutup segala suis-suis yang berkenaan dengan dunia ni. Sebab sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita pun faham bahawa dalam kesibukan kita, pagi, petang, siang, malam, kadang-kadang menguruskan keluarga, menguruskan kerja, menguruskan apa, kadang-kadang zikir-zikir harian pun kita terlepas. Kalau kita boleh buat pun, kadang-kadang dalam keadaan sambil bawa kereta. Kita kata bacaan Quran satu hari satu juz pun kadang-kadang pergi ke mana. Masa untuk belajar ilmu-ilmu agama, baca buku-buku agama dan sebagainya, kadang-kadang pergi ke mana. Belum lagi kita kata dengan apa yang kita kita cuba nak lakukan solat malam dan juga sebagainya. Perkara-perkara tu sebenarnya banyak ujian dan banyak kita kata cobaan yang
sebenarnya membelenggu kita lah, sehingga kita tak dapat tunaikan perkara ni. Maka agama memberikan satu jalan keluar, bagaimana kita nak memastikan keadaan kerohanian kita tu dia sihat walafiat, segar, cukup makanan, cukup zat, cukup apa. Jadi salah satunya adalah dengan cara melakukan iktikaf pada rohani, 10 akhir Ramadan sebagai makanan rohani, kata Sahibu Fadilah. Dan dia adalah satu fenomena yang kita boleh perhatikan dalam negeri Perlis ni. Itu juga sebagai salah satu daripada mengambil maksud tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa tadi lah. Itulah betul, yang ada dalam bulan Ramadan. Betul. Kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang tuan-tuan dan puan boleh perhatikan dan mungkin boleh alami sendiri bagi kata negeri Perlis lah, insya-Allah kan. Dalam kita melaksanakan podcast ini, kita sampai ke satu lagi segmen, iaitu ambil perawa. Ambil kata perawa ni dia sebenarnya untuk menerbitkan keprihatinan. Sebenarnya bagaimana perkara-perkara dapat berlaku atau dilakukan. Sebagai contoh ataupun kita kata persoalan kita yang sebenarnya adalah bagaimana kita nak ambil perawa, kita nak prihatin berkenaan dengan bagaimanakah sesuatu fatwa itu dibuat dalam kata negeri Perlis. Bagaimanakah proses itu berlaku secara ringkas, dan apakah peranan kepada duli tuanku raja pemerintah dan juga tuanku raja muda dalam proses pembuatan fatwa di negeri Perlis. Dipersilakan Sahibu Fadilah. Alhamdulillah. Sebagai respon lah kepada soalan tu secara ringkas kan, nak bagi mudah. Dia boleh macam ni. Dia boleh dalam kita panggil proses pembikinan fatwa. Macam mana nak bikin fatwa kan, pembuatan pengeluaran fatwa itu macam-macam perkataan yang digunakan, istilah yang digunakan. Dia boleh top down ataupun bottom up. Dia boleh sebab kita ada ulul amr. Ulul amr yang berkaitan dengan keagamaan adalah Tuanku Raja lah. Kalau dalam konteks negeri Perlis, Tuanku Raja. Dia boleh mengarahkan mufti untuk dibincangkan di dalam jawatankuasa fatwa satu-satu isu. Tapi itu jarang lah. Sebiasanya kita bottom up lah. Maksudnya dia boleh datang sama ada daripada kalangan macam anda sebut tadi lah. Dia ada tiga rukun tadi, tiga entiti tadi kan. Yang pertama, orang yang bertanya, maksudnya fatwa itu mesti pemohonan fatwa. Maksudnya perlu kepada pemohonan fatwa lah. Fatwa itu berkaitan dengan hukum syarak kan, dan ada badan yang ada entiti yang nak menjawab, iaitu mufti lah. Secara jama'i, secara kolektif dibincangkan benda tu. Itu dari sudut daripada mana datang soalan itu, macam tu lah. Dia boleh datang daripada orang-orang mana-mana pihak pun yang bertanya, ataupun dia boleh diangkat sesuatu isu itu oleh ahli jawatankuasa sendiri kan, untuk dibincangkan. Kemudian dibuat paper ataupun kertas kerja lah untuk menerah dulu, kita panggil, untuk semua ahli jawatankuasa menerah dulu, tengok, ulang kaji dan sebagainya, dan kemudian dibincangkan di dalam jawatankuasa fatwa, dalam mesyuarat lah. Bincang itu mengambil masa yang cukup lama lah, kadang 2-3 hari juga kan, kadang begitu dalam satu isu. Kalau tak dapat keputusan, kita ganjak kemudian pula. Kalau dapat keputusan cepat, alhamdulillah lah. Tapi semua itu diberikan dahulu. Kemudian bila dah cara dia ialah kita bentangkan semua pandangan ulama. Sama ada ulama tersebut mewakili mazhab tertentu pada zaman-zaman terdahulu, iaitu kita panggil ulama klasik, maupun pandangan-pandangan sarjana-sarjana kontemporari. Kita bentangkan keseluruhan apa saja pandangan yang ada. Kalau mazhab-mazhab, even mazhab-mazhab yang kita panggil sebagai dah pupus. Baru ni anda pergi ke Mesir baru ni. Kan, sebelum puasa itu pergi ke Mesir, alhamdulillah sempat ziarah tempat di mana dikebumikan Imam Syafi'i. Bukan itu saja, anda pergi kepada dalam nak keluar itu,
kita jumpa pula satu lagi imam besar, iaitu Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad merupakan, kalau ikut ni, Al-Laits afqah min Malik, kan? Imam Syafi'i sebut kan, Laits itu lebih faqih daripada Malik, daripada Imam Malik. Maksudnya bila kita melihat pandangan-pandangan ulama itu, bukan sekadar kita ambil pandangan-pandangan mazhab yang masih kekal ada sehingga hari ini, kita juga mengambil pandangan-pandangan alim yang dulu pernah hebat suatu ketika dulu, tetapi disebabkan tiada pengikut yang boleh mampu untuk mengumpul dan apa ni, kita panggil meneruskan kesinambungan pandangan tersebut ataupun kaedah imam dia itu, maka hilang kan. Tapi kita ambil, kita bentangkan semua. Betul. Kemudian asalkan mereka itu, tokoh-tokoh tersebut adalah berada di bawah payung besar Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu. Akhirnya bila kita dah ni, kita bincang sampai ni, akhirnya kita datang satu peringkat untuk kita bentuk sirah lah, bentuk teks fatwa itu sendiri. Kita buat secara jama'i. Kita bukan serah kepada orang, sama-sama. Dalam contoh fatwa itu sama-sama buat satu. Akhirnya kita dah bersetuju, sama ada setuju secara majoriti ataupun sebulat suara. Itu akan ada lah dalam tu kan, bila berbincang. Akhirnya dapat peranan Tuanku dulu yang teramat mulia Tuanku Raja Muda dan dulu yang maha mulia Tuanku Raja, ialah setelah itu, setelah habis kami bincang semua fatwa dan setuju kan, fatwa itu akan diangkat ke persidangan majlis lah untuk diperakukan oleh majlis yang dipengerusikan oleh duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda lah, kan, sebagai pengerusi, bukan pengerusi, sebagai yang dipetua. Dipetua. Dan untuk fatwa-fatwa itu akhirnya Datuk Mufti akan persembahkan kepada Tuanku Raja lah, dan kalau ada urusan untuk mewartakan fatwa, perlu dirujuk dulu, angkat sembah ataupun sembah maklum lah kepada Tuanku Raja lah. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan urusan pembikinan, pembuatan dan pengeluaran fatwa. Saya dipahamkan dalam kata Negeri Perlis, penglibatan duli-duli yang maha mulia Tuanku ini, dia ada dua kata peringkat, satu di permulaan dan satu di akhir, iaitu di kata Negeri Perlis, setidak-tidaknya sejak daripada zaman Allahyarham Datuk Alim Panglima Haji Mat Jaya Hussein misalnya, telah wujud satu tradisi di mana sebelum mesyuarat jawatankuasa syariah atau jawatankuasa fatwa itu dipanggil, apa yang berlaku adalah agenda perbincangan atau tajuk-tajuk yang diperbincangkan itu dipersembahkan terlebih dahulu ke hadapan duli yang maha mulia Tuanku Raja Pemerintah dan duli yang teramat mulia Tuanku yang dipetua, apa nama kita kata MAIPS. Jadi itulah pada peringkat yang kata pertama, maka baginda ada kuasa-kuasa prerogatif, apa nama kita kata baginda, kuasa-kuasa budi bicara baginda, sama ada untuk memperkenankan atau tidak memperkenankan dari awal lagi. Okey, dan kemudian selepas proses perbincangan itu dibuat, diangkat kepada mesyuarat majlis, dan selepas mesyuarat majlis kita kata bersetuju, maka barulah datanglah peringkat kedua, iaitu dipersembahkan kepada duli yang maha mulia Tuanku Raja Pemerintah. Kan? Jadi maksudnya dalam fatwa pun penglibatan duli-duli yang maha mulia Tuanku Raja-Raja Perlis dan juga Raja-Raja Muda Perlis ini adalah sebenarnya mendalam, dan kita kata bukan sehari dua ni lah. Kan? Jadi orang kata itu sangat-sangat mengambil maklum dan mengambil tahu lah benda-benda berperanan lah. Betul. Ya. Tambahan pula kita kata duli yang maha mulia kita ni ada dia punya, kita nak sebut apa, macam minda fik dia. Betul. Dia ada pemikiran fiknya yang tersendirilah. Itu antara kelebihan duli yang maha mulia Tuanku Raja Tuanku Syed Sirajuddin ibni almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulan. Kita sampai kepada satu lagi persoalan, dan persoalan ni macam di akhir dah, iaitu berkenaan dengan raya. Berkenaan dengan raya.
menyentuh tentang ibadat dalam sambutan Aidilfitri di negeri Perlis. Bagaimanakah persoalan ini sepatutnya diperjelaskan? Sebab dalam sambutan raya pun ada keunikan dia. Ada pula kita kata keindahannya. Saya mohon Saibul Fadilah untuk menghuraikan. Okey, kalau kita rujuk kepada himpunan fatwa tu sendirilah kan. Sebab dia perkara-perkara khilafiyah itu ada dalam tu, dan ada beberapa perkara yang membabitkan hari raya. Ibadah-ibadah yang ada pada hari raya itu sendirilah yang berbeza dan daripada negeri-negeri yang lain ataupun daripada amalan-amalan biasa yang masyarakat umum biasa dengar, biasa tengok. Antaranya ialah bilangan khutbah hari raya. Ini kita ada dua pandangan. Kan? Ada dua pandangan, dan dua-dua pandangan kita raikanlah dalam konteks ni boleh diterima. Kan? Okey, yang pertama ialah dua khutbah dengan dan dipisahkan antara dua khutbah itu dengan duduk yang sebentar. Okey. Maksudnya kita ada dua set khutbah lah. Khutbah pertama dan khutbah kedua, dan satu lagi ialah satu khutbah sahaja. Satu khutbah sahaja. Khutbah tu berlangsung kat mana pun, dia tak boleh berlangsung sebelum lah. Dia akan berlangsung selepas solat hari raya ditunaikan lah. Kalau berlangsung sebelum, dia jadi solat Jumaat. Tapi maksudnya pendirian untuk berpegang kepada satu kata khutbah itu adalah di atas asas bahawa khutbah hari raya tidak sama seperti khutbah kita kata Jumaat. Dan khutbah hari raya dia adalah sunat sahaja untuk kita mendengarnya. Kalau kita ada hal sebenarnya selepas solat, kita boleh terus balik ataupun tunaikan hal-hal yang kita perlu tunaikan. Kemudian jika khutbah Jumaat ini ada pantang larang yang lebih ketat, contoh dilarang berkata-kata. Sepanjang khutbah tersebut diperdengarkan. Adapun untuk khutbah raya dia tidak ketat seperti itu. Okey. Silakan lagi. Okey, yang kedua lafaz takbir hari raya. Kalau kita biasa dengar dalam TV 3 kali itulah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tetapi pada ini pun kita ada beberapa versi. Yang pertama versi dua takbir sahaja, maksudnya dua perkataan Allahu akbar itu. Bukannya tiga. Dan boleh juga dilakukan. Kedua-dua mempunyai dua pun boleh, tiga pun boleh. Dua-dua mempunyai kekuatan masing-masing lah, ada asalnya lah. Dan yang ketiga ini yang special. Yang ketiga ini ialah solat hari raya kita buat di kalau dalam hadis itu dipanggil musalla. Maksudnya tempat sembahyang, bukan fil masjid. Bukan di dalam masjid lah, di kawasan lapang. Lebih tepat lagi, solat di tanah lapang. Tanah lapang sebagaimana yang ada dalam Bukhari dan Muslim kan, dinyatakan bahawa kharaja Rasulullah SAW fil adha atau fi fitri ila al musalla. Bahawa Nabi keluar pada hari raya Aidil Adha ataupun hari Aidil Fitri ke musalla lah, maksudnya kawasan tanah lapang untuk menunaikan solat hari raya. Itu yang ada pada pengamalan di negeri Perlis lah, dari sudut solat hari raya. Itulah sedikit sebanyak yang berkaitan dengan hari raya itulah. Betul. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita meneliti tu, kita akan jumpalah beberapa kita kata keunikan dan juga keindahan. Keindahan ini kita kata antara lain yang kita bincangkan dalam episod ni adalah yang berkaitan dengan beberapa persoalan fiqh, beberapa persoalan kita kata fiqh lah. Okey. Sekarang ni kita sampailah kepada satu segmen, iaitu Kelaku Perlis, di mana kita akan memohon nasihat daripada Saibul Fadilah kepada rakyat Perlis juga. Misalnya, apakah sewajarnya sikap rakyat Perlis terhadap ilmu-ilmu agama, khasnya yang berkaitan dengan pegangan Tuanku Raja Pemerintah Negeri Perlis dalam beragama. Apa pula nasihat Saibul Fadilah kepada orang di luar Perlis dalam situasi mereka dihujani dengan pelbagai maklumat dan persepsi, baik yang pro menyokong, baik yang kontra yang kita menentang tentang agama Islam di negeri Perlis.
begini, untuk respon kepada perkara ini kita kena tengok dalam dua perkara. Ya. Iaitu yang pertama ialah anak watan negeri Perlis itu sendiri. Betul. Anak watan negeri Perlis, dan untuk anak watan negeri Perlis dia ada dua pula. Dia membabitkan pandangan rasmi negeri, pandangan rasmi agama di negeri yang menjadi pandangan rasmi lah, dan yang satu lagi ialah amalan peribadi lah. Amalan peribadi. Okey, untuk pandangan rasmi ini yang kita panggil sewajarnya lah, semestinya lah pandangan rasmi mengikut pandangan rasmi badan-badan berautoriti di negeri Perlis lah. Kita kan kalau badan berautoriti ini majlis lah kan, pandangan MAIPS. Okey, dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti lah berdasarkan perbincangan dan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis lah, secara kolektif. Itu perkara yang paling asas lah kan. Manakala pandangan peribadi ini ataupun amalan peribadi itu dia buat peribadi dia lah di rumah dan sebagainya, tapi di tempat-tempat rasmi dan sebagainya kena menggunakan pandangan rasmi negeri lah. Itu pendekatan yang sepatutnya diambil oleh anak Perlis lah kan, anak Perlis atau penduduk negeri Perlis. Duduk di negeri Perlis lah. Anak Perlis dan duduk di negeri Perlis lah. Sama ada anak-anak jati ataupun muhajirin. Dia panggil yang lahir di negeri Perlis ataupun tidak lahir di negeri Perlis. Maksudnya tetapi menetap di Perlis. Tapi menetap di Perlis. Itu dia panggil watan. Watan itulah. Watan itulah maksud dia. Okey, itu yang pertama. Manakala yang kedua pula ialah membabitkan orang luar yang datang. Ke negeri Perlis. Atau di mana saja berada. Dia orang datang lah kan. Datang dan dia melaksanakan ibadah ataupun amalan-amalan ibadat itu di tempat-tempat rasmi, maksudnya di institusi-institusi, khususnya di masjid dan sebagainya, yang memang ada pandangan rasmi negeri lah kan, pandangan rasmi agama negeri. Jadi sepatutnya dia mengikut, dan itu pun yang telah ditunjukkan oleh ulama-ulama besar dalam Islam kan, meraihkan contoh kita pergi sembahyang, untuk pergi sembahyang, hatta ada perbincangan berkaitan dengan kita nak sembahyang ikut mana kan, imam ada situ kan. Kalau kita ambil pandangan Ibn Taymiyah sangat open kan. Dia kata kalau kita pergi ada imam itu contoh baca qunut kan, qunut kita ikutlah qunut kan. Kalau kita pergi satu tempat imam itu tak baca qunut, maka kita pun tak baca qunut lah. Itu lebih menepati kalau dalam konteks imam itu hadis Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk dia ikuti. Ikutlah. Maka kita ikut sebab kita makmum. Itu. Dan manakala berkaitan dengan amalan peribadi, itu urusan dia lah. Dia nak berpegang kepada pandangan mana, itu urusan dia lah. Betul. Itu sedikit sebanyak lah. Tapi kita kena ada untuk menyahut apa yang saya sebut ini, kena ada satu sikap keterbukaan. Itu yang paling asas lah. Dan keterbukaan itu kita kena faham bahawa keterbukaan itu adalah dalam lingkungan fiqh. Dalam lingkungan fiqh yang sememangnya bila fiqh ini dia akan ada perbezaan pandangan. Dan pendapat lah kan. Itu asas dia. Kita berlapang dada dengan pandangan-pandangan yang ada, dan lebih molek lagi untuk kita cuba menilai kan, pandangan ini kenapa begini, pandangan ini kenapa begini, apa asasnya. Kerana kita bukan buat sesuatu, kita tak letakkan sesuatu pandangan fiqh itu, pandangan dalam urusan fiqh itu tanpa ada sebarang asas yang kuat daripada Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi mungkin yang lebih mudah lagi lah untuk kita memahami atau melaksanakan tindakan lebih lanjut kepada nasihat sahabat fadilah ni adalah
sekiranya seseorang itu dia muskil tentang sesuatu yang disebut tentang kata perleh, dan dia boleh merujuk kepada pelbagai pihak, pelbagai pondok, pelbagai jabatan, pelbagai apa, maka jangan lupa untuk rujuk juga kepada apakah pandangan perleh dalam perspektif itu. Sebab tu kita kata pergilah ke portal rasmi Jabatan Mufti Perleh, dan ada pelbagai persoalan-persoalan yang sebenarnya mewakili perspektif dan pandangan dan pendirian negeri Perleh terhadap persoalan-persoalan yang dikemukakan. InsyaAllah dengan itu kita harapkan kita pun tidaklah jadi terburu-buru untuk kita untuk macam menyebut pelik dan sebagainya lah. Sesuatu pihak. Ya, kita kata begitu. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita sampai kepada penghujung podcast kita, iaitu rumusan. Bila disebut indahnya fiqh Ramadan dan Aidilfitri di Kota Perleh, apakah rumusan ringkas daripada Sahibu Fadilah? Alhamdulillah, ringkasnya lah rumusan indahnya Ramadan ataupun indahnya fiqh Ramadan dan juga fiqh Aidilfitri. Sebagaimana yang saya sebut tadilah, bahawa asas kita adalah yang paling penting ialah yang mempunyai asas yang kuat di dalam panduan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu asas yang paling penting. Apa-apa pun kita nak kena pegang yang tu dululah, kan? Dan asas yang kedua, kita meraihkan perbezaan pandangan dalam maksud kita terbuka dalam menerima perbezaan pandangan yang ada dalam kerangka fiqh itu sendiri. Perkara-perkara furu', kan, itu penting. Kalau kita tak ada dua ini, dia akan jadi masalah dalam kita menerima perbezaan dalam kehidupan kita. Bukan semata-mata dalam urusan fiqh saja. Kan, dalam apa-apa urusan pun dia akan payah untuk menerima kelainan yang ada. Betul. Kelainan yang ada. Sedangkan kelainan itu, contoh saya beritahu, macam apa mata kita nampak bila kita masuk ke satu taman yang hanya mempunyai satu warna bunga sahaja, berbanding dengan kita masuk dalam satu taman mempunyai pelbagai warna. Mana yang indah? Mana yang indah? Betul. Tentulah yang lebih indah bila kita masuk dalam satu taman mempunyai pelbagai warna. Mata kita sendiri reflect ataupun react secara kita panggil spontan. Betul. Indahnya ataupun cantiknya. Itulah kesimpulan yang dibuat. Jadi itulah kesimpulan atau rumusan yang ringkas dan padat. Dan tuan-tuan, kita pun berada di penghujungnya. Sekali lagi, Suara Sunnah, Suara Sunnah pula, podcast Salah Silap Perleh ya. Kita kata dengan ini merakamkan podcast Salah Silap Perleh, dengan ini kita kata merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada ibu kandung kita, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perleh, di atas sokongan dan bantuan yang diberikan kepada podcast ini. Juga tidak dilupakan teristimewa kepada rakan-rakan teknikal kita dalam Suara Sunnah Channel, dan satu lagi, tidak dilupakan kepada para penonton, pendengar, dan juga para peminat yang telah mengikuti podcast ini, telah, sedang dan akan juga insya-Allah di mana saja berada. Kita juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas sokongan yang diberi dengan ucapan khas sempena Aidilfitri ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan amalan kita kami dan juga amalan kita kalian. Dan juga dengan juga ucapan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan juga batin, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam satu episod berikutnya di minggu hadapan, iaitu membawakan topik Aidilfitri di Perleh dahulu dan sekarang, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi Salah Silap Perleh mohon mengundur diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.